وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وفرحا للمتقين الذين فازوا بصيام رمضان وقيامه واعتكافه وتلاوة القرآن الكريم فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه وقوموا لله قانتين لعلكم تفلحون. Sedang jemaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan ibadah pada bulan Ramadan dengan qiyam, membaca Al-Quran, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, i'tikaf, qiyam Lailatul Qadr, zakat fitrah dan lain-lain amalan salih yang disyarak dan disunnahkan. Maka mari kita berdoa pula supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan amalan kita dan menghapuskan dosa kita dan menjadikan kita salah seorang yang dibebaskan daripada api neraka insya-Allah taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampun lagi dosa kita di bulan Ramadan ini, maka bulan mana lagikah yang kita nak harap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaba wa khasira, sangat rugilah, sangat rugilah, sangat rugilah. 2-3 kali Nabi berucap sangat rugi. Maka sahabat menanya, ya Rasulullah, siapa yang sangat rugi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Mereka yang boleh bersama dengan bulan Ramadan, dia sempat duduk masuk dalam bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan selamat tinggal dengan dia dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak hapuskan dosa dia, wal iyaz billah min dzalik. Dia semudah dengan bulan Ramadan, tetapi dalam bulan Ramadan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa dia tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah orang yang sangat rugi. Maka marilah sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala terimakan amalan kita di bulan Ramadan yang kemarin kita selamat tinggal dengan dia. Kalau kita tengok as-salafus salih di zaman dahulu, selepas daripada Ramadan, ni bulan dia berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala terimakan amalan dia di bulan Ramadan. Ni bulan dia berdoa selepas daripada bulan Ramadan, ni bulan dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terimakan amalan dia di bulan Ramadan. Dan sebelum tibanya Ramadan ni bulan, mereka itu berdoa dah supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka boleh jumpa pula dengan Ramadan yang baru. Alhamdulillah, kita belum tentu lagi ya, kita boleh jumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita berdoa dan mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, boleh kita jumpa pula dengan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah taala. Allahumma a'id ilaina Ramadan a'waman 'adidah wa azminatan madidah. Pada pagi hari raya Aidil Fitri yang barakah ini, kita dan umat Islam di seluruh dunia daripada berbagai bangsa sama-sama bergembira merayakan Aidil Fitri
dengan hati yang penuh terisi dengan perasaan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ucapan takbir dan tahmid dan tasbih sebagai tanda mentauhidkan Allah, mengagungkan kebesarannya, sebagai tanda kejayaan kita dalam menerima didikan dan kesan-kesan baik dari Madrasah Ramadan Al-Mubarak, dan sebagai syiar perpaduan, persatuan antara orang-orang Islam dan kekuatan mereka selaku ummatan wahidah yang menegakkan hidupnya di atas dasar tauhid yang kukuh, yaitu la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedang Aidil Fitri yang dikasihi dan dirahmati Allah, di saat kita menyaksikan umat Islam, kita berhari raya di hari ini, pada tahun ini, di saat kita menyaksikan umat Islam dalam pemberontakan, perpecahan dan perselisihan, perseteruan dan pertumpahan darah di kalangan sesama beragama Islam, wal'iyadzubillah, yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kenapakah perkara ini berlaku pada umat Islam yang semuanya mendakwa bertuhankan Allah, berpegang dengan Al-Quran dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana ada dalam kalangan orang Islam sendiri yang tidak faham tentang Islam yang sebenar, kerana lemah akidah tauhid dan meninggalkan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah perpecahan umat Islam yang berlaku di beberapa tumpuk bumi Allah dalam dunia Islam hari ini, baik di Palestin, Afghanistan, Suria, Iraq, Mesir dan lain-lain tempat yang kita sama mengetahui itu, apakah kita di sini ingin menjadi masyarakat yang berselisih, berpecah belah, berpura-puranda seperti mereka? Kerana siapa yang mengetahui kesan buruk dari perpecahan, mereka akan mengetahui bahawa perpecahan tidak pernah memberi apa-apa kebaikan kepada umat Islam, dan ia bukan daripada sifat-sifat khairu ummah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Kita selalu mendengar pepatah di dalam bahasa Melayu berkata, bersatu teguh dan berpecah rubuh. Kata-kata ini memang betul dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Maksudnya berjemaah ataupun bersatu itu rahmat dan perpecahan itu menyebabkan azab. Sedang Aidil Fitri yang dikasihi dan dirahmati Allah, dengan sebab besarnya kepentingan bersatu, maka bersatu yang telah ada menjadi tanggungjawab atas kita menjaganya dengan beberapa perkara agar menjadi persatuan kita itu kukuh dan kuat. Iaitu, pertama, mesti kita membina persatuan, perpaduan kita dengan persaudaraan, dan menyuburkan persaudaraan itu dengan keimanan. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh itu hendaklah kamu mengislahkan antara dua orang saudara kamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang kedua, hendaklah sentiasa kita berkasih sayang, berlemah lembut dan bertimbang rasa antara sesama kita.
Jadikanlah kita sebagaimana telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang maksudnya perumpamaan orang-orang beriman ni serupa dengan satu bina'ah, serupa dengan satu badan, satu tubuh badan. Apabila mengadu sakit oleh satu anggota daripadanya, maka turut mengadu sakit oleh sekalian anggota badan yang lain dengan berjaga malam dan sakit demam. Sebaliknya, janganlah dalam hati kita adanya perasaan hasad dengki sesama Islam, benci membenci dan sangka jahat antara satu sama lain. Apatah lagi kalau ada tuduh menuduh yang menyebabkan perpaduan kita runtuh dan rubuh. Yang ketiga, hendaklah kita mengukuhkan sifat tolong menolong antara satu sama lain, walak muwalak antara satu sama lain. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan sesama kita bekerja sama di atas taqwa, di atas kebaikan dan taqwa. Dan janganlah kita bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Keempat, faham dan menerima Islam secara sempurna, iaitu agama Allah yang lengkap untuk manusia menjadikan cara hidup di setiap bidang dan lapangan. Dan faham bahawa kita tidak diberi pilihan selain daripada Islam, atau tidak boleh menerima akan setengah dan menolak akan setengah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalaulah setiap orang Islam dan setiap pihak sanggup memenuhi empat tuntutan itu tadi, bukan sahaja kita dapat menjaga persatuan umat, tetapi juga akan menjadi ummatan wahidatan yang kuat insya-Allah taala. Kita juga perlu beringat dan berhati-hati daripada perancangan-perancangan buruk dari pihak-pihak yang usaha untuk membelagakan kita. Nanti kita akan terperangkap menjadi mangsa perancangan itu dan akan berlaku pada kita sebagaimana yang sedang berlaku perpecahan pada beberapa negeri Islam. Oleh yang demikian, besarnya tanggungjawab kita dan besarnya usaha-usaha yang diperlui daripada kita dalam mengukuhkan perpaduan umat di tempat kita. Dan hendaklah masyarakat kita menjadi sebuah masyarakat tauladan baik kepada masyarakat-masyarakat Islam di dalam mengikut ajaran Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di tempat kita amal i'tikaf, ibadah i'tikaf di 10 akhir menjadi satu amalan yang utama di bulan Ramadan. Yang mana sekolah-sekolah pun tutup, yang mana negeri-negeri lain, negeri-negeri Islam lain, dia tidak dapat buat seperti kita. Maka ini adalah salah satu perkara dan amalan baik di dalam masyarakat kita. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melihat keadaan di tempat kita, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha mereka dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan keamanan dan kesejahteraan di bumi wilayah sempadan selatan. Walaupun ada cabaran-cabaran dan rintangan-rintangan yang menghalangi usaha itu, tetapi kita berharap semoga dapat dihadapi dengan sabar. Kita berharap semoga usaha-usaha yang baik dan jujur ini diteruskan dengan kerjasama yang baik dari semua pihak berkenaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Walhamdulillahi alladhi ja'alana ummatan wahidah ووفقنا لعبادته وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sedang Aidil Fitri muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kata Allah Subhanahu wa taala terimakan amalan kita di bulan Ramadan, iaitu kita mesti berubah selepas daripada Ramadan. Daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Kalaulah keadaan kita selepas daripada bulan Ramadan ini sama dengan sebelum Ramadan, maka itu alamat dan tanda kata Allah Subhanahu wa taala tidak menerimakan amalan kita, wal iyad billah. Kalaulah keadaan kita selepas daripada bulan Ramadan ini lebih baik daripada sebelum Ramadan, maka kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah salah satu tanda kata Allah Subhanahu wa taala kabulkan amalan kita, dan kita meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan amalan baik kepada kita. Dan ada khutbah yang kedua ini, saya ingin seru kepada diri saya sendiri dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah sama-sama kita hidupkan amalan Ramadan luar daripada bulan Ramadan. Amalan puasa yang mana kita telah berpuasa selama 30 hari selepas daripada Ramadan, kita usaha pula supaya kita ni boleh puasa lagi sunat-sunat, lebih-lebih lagi puasa ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam ad-dahr." Maksudnya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Kalaulah kita tak boleh puasa, puasa ni kita panggil puasa ni tu, kita tak boleh puasa, maka itu kerana kata kita ni amalan kita cacat, ada kekurangan dah. Kita usaha supaya kita boleh pula puasa ni dan puasa sunat-sunat lain lagi, kerana itu adalah salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Nabi besar kepada Abu Hurairah, janganlah kamu tu tinggal puasa 3 hari daripada setiap hari. Begitu juga amalan qiyamul lail, tarawih. Ada setengah orang bila habis puasa ni, dia tak kenal dah qiyamul lail. Setahun dia tak ada qiyamul lail, sehingga sampai bulan Ramadan harta baru dia nak start pula sembahyang malam. Jadi daripada 1 Syawal kepada 30 Syaban, dia tak nak bangun tengah malam walaupun 1 kali. Qiyamul lail ni tak nanti kita bangun tengah malam. Qiyamul lail masa dia lepas daripada solat Isyak, kita terus bangun selalu, semaya selalu pun dipanggil qiyamul lail. Jadi kita usaha supaya kita boleh berqiyamul lail walaupun di bulan selain daripada bulan Ramadan, kerana Tuhan di bulan Ramadan adalah Tuhan di bulan Syawal dan bulan lain-lain lagi. Kenapa kita di bulan Ramadan kita boleh buat, tetapi di luar pada bulan Ramadan kita tak boleh buat? Ada seorang perempuan yang dia suka semaya malam, orang tua dah. Dia bawa pergi ke hospital, dia ada keadaan jantung dia berhenti dah, tak kerja dah jantung dia. Maka doktor saat ni pom sampai 2-3 kali tak hidup, tak jalan hati dia. Akhir sekali doktor kata mati dah makcik ni. Tapi dia pom kali yang terakhir, hati dia gerak semula. Bila hati dia gerak, dia bangun selalu dah. Jadi doktor tu rasa pelik, kalau bangun selalu dah. Biasanya kalau pom, kalau hati dia jalan, nak khabar dia makin masa juga. Tapi perempuan ni khabar terus selalu dah. Bangun berdiri selalu, dan dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
dia ucap dua syahadat, dia terus tak khabar semula. Lepas pada dia tak khabar tu dia mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kejut dia, media khabar boleh ucap dua syahadat, lepas tu terus mati pula. Datuk saat ni rasa pelik, apa ni perempuan ni lagu ni? Dia buat gapo tu biar dia. Lepas pada tu Datuk ni pergi kepada rumah mak cik saat ni tu. Dia dapat mak cik dia ada lagi. Maka Datuk tanya, "Hei mak cik, cuba kamu ya rahsia perempuan ni, rahsia isterimu ni. Lagu mana ni aku ni tak rasa jumpa lagu ni." Maka mak cik tu kata, mak cik ni dia kata 37 tahun dia tak biasa tinggal qiyam lail. 37 tahun dia tak biasa tinggal qiyamul lail. Dia qiyamul lail. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia qiyamul lail, selalu qiyamul lail, maka dalam keadaan dia tak khabar pun Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati dia, boleh dia hidup semula dan mengucap dua kalimah syahadah. Marilah sama-sama kita sentiasa khatam Quran. Di bulan Ramadan ni kita usaha boleh juga sekali, dua kali kita khatam Quran. Maka di lain pada bulan Ramadan pun kita usaha jugalah supaya kita dapat khatam Al-Quran. Kerana amalan yang baik, Rasulullah bersabda, amalan yang baik adalah al-halul murtahil. Sahabat bakal tanya, "Ya Rasulullah, apa dia halul murtahil?" Rasulullah jawab kata, "Al-halul murtahil," iaitu mereka yang membaca Quran mula daripada awal sehingga akhir, maka dia mula pula lepas pada khatam, lepas pada khatam. Kita usahalah supaya kita boleh khatam sebulan sekali, 2 bulan sekali, kita usaha juga supaya kita boleh khatam insya-Allah taala. Imam Syu'bah ketika dia nak mati, adik dia mari dia teriak tepi dia. Dia kata, "Hei adik tak usah teriak dah, tak usah rasa bimbang dah ke abang ni. Kerana abang ni sudah khatam Al-Quran di atas rumah ni 18,000 kali khatam." Masya-Allah dah. Jadi kita usahalah supaya kita boleh khatam Al-Quran berkali-kali insya-Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di samping kita perlu insaf, terdapat saudara-saudara kita di luar negara hidup dalam keadaan sukar sepanjang hayat. Kita ada juga hari kita segenap, tetapi ada beberapa banyak daripada saudara kita hari raya dia adalah di bawah peluru. Hari raya dia dalam keadaan menderita dan sengsara, terutama saudara kita di Suriah, di Palestin, di Afghanistan, pelarian Muslim Rohingya dan lain-lain lagi umat Islam yang sedang mengalami musibah, seperti saudara kita di negara Mesir yang menuntut kuasa pemerintahan secara syar'i yang dirampas. Dengan itu, kesempatan hari raya yang mulia ini, marilah kita sesama menyumbangkan bantuan kepada mereka, terutama kita berdoa kepada mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka terselamat dari sebaran ujian serta berjaya dalam perjuangan mereka dengan mendapat pertolongan daripada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari ini marilah sesama kita memaafkan anak-anak, meminta maaf daripada ibu bapa, kerana banyak anak yang deraka kepada ibu bapa. Banyak kita buat ibu bapa kita sedih dan mengalir air mata dengan sebab kita ni tidak juruh dah. Maka marilah sama-sama kita meminta maaf daripada mereka dan cium kepala mereka. Kalau yang sudah mati, kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati mereka. Dan ada pun yang sudah hidup, maka kita bernasib baik lagi, kita masih berpeluang untuk kita meminta maaf daripada mereka. Ibu bapa juga kena rahmat dan kesiaplah kepada anak kita. Jikalau dia saleh, maka kita banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah anak kita itu jahat dan mengarut, maka itu boleh jadi salah satu sebab dengan sebab kita ayah dan ibu sendiri pun boleh jadi kita ni didik dia tak kena dengan cara dah. Maka kita usahalah pakak-pakak memaafkan suami juga, minta maaf daripada isteri, boleh jadi taksir kepada isteri, dan isteri juga kena banyak minta maaf daripada suami dia kerana banyak deraka kepada suami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين المهديين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمعتدين المفسدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين في كل مكان ولا سيما في بلادنا هذا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واصلح ولاة أمرنا واهدهم إلى الهدى ودين الحق. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وأنقذ مستضعفيهم وفك قيد أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابهم إلى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم. اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء والوباء والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اختم علينا بالإيمان. اللهم اختم علينا بالإيمان وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jangan lupa daripada kanak-kanak kita tu dah. Dia duduk bagi dia nanti level dah. Maka kita tak jatuh dah, kita bubuh kepada kanak-kanak kita dah. Terlupa nak wayak galik sikit dah kepada ibu bapa kita tu. Kita letakkan satu sejadah dan kita keluarkan duit kita untuk nak bagi kepada kanak-kanak kita. Dan lagi kepada semua ni bayar kita tu dia sila masuk ke dalam rumah dia untuk dia makan yang dia kepada kita. Dan semua dah masuk kepada rumah bayar kita sebelum pada kita nak klik tu dan kita masuk makan rumah bayar dulu.
Dan mana kita tak jadah satu jadah dan kita untuk nak bagikan kepada kanak-kanak kita. Dan Latino satu dan Lek Jatah satu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya Idul Fitri, maaf lah. Zahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti biasa saudari muslimin muslimat, akhwat, nah seperti biasa kita ada adik-adik kita duduk dekat mata kita ni semua dah ya. Jadi majlis kita ni agak